Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dan ini Dialog Anak Muda. Dan untuk edisi kali ini kami berada di Kementerian Komunikasi dan Digital di Putrajaya kerana kami ingin bawakan perbincangan, perspektif dan dialog anak muda tentang pelaksanaan 5G. Kita tahu baru-baru ini kerajaan baru saja mengumumkan pelaksanaan 5G melalui model dui rangkaian dan model kerajaan juga memberi jaminan bahawa pelaksanaan 5G ini tiada unsur monopoli. Ini antara perkara-perkara yang tentunya menjadi pertimbangan ataupun tumpuan anak muda dalam melihat kepada pelaksanaan 5G, di mana kerajaan juga menegaskan bahawa ini peluang yang amat besar untuk anak muda menceburi pelbagai peluang baharu, terutamanya dalam ekonomi digital. Jadi untuk jam ini kami ingin mengetengahkan, mengangkat suara anak muda, apa yang mereka ingin tahu tentang 5G dan apa yang mereka harapkan daripada pelaksanaan 5G. Bagaimana ini akan memberi manfaat kepada mereka, sama ada pelajar ataupun mahasiswa ataupun pengusaha dan sebagainya. Kami akan bawakan pelbagai perspektif pada jam ini. Dan untuk itu kami ingin memperkenalkan tetamu dan panelis kita untuk jam ini. Kita bersama dengan Nur Safura Shabran yang merupakan mahasiswa IPT dan juga naib Presiden 2 Kesatuan Mahasiswa UKM. Kita juga bersama dengan Kesar Ragu yang merupakan alumni fellow perdana dan juga merupakan pelajar juga ketika ini. Kita juga bersama dengan Ahmad Fahmi yang merupakan pengarah Afar Global Network Sendian Berhad untuk kongsikan juga pandangan dari sudut perspektif industri, apa yang mereka harapkan dan bagaimana ini akan membantu anak muda dalam ekonomi digital. Dan pada sebelah kiri saya juga bersama dengan Tan Wei Siang yang merupakan mahasiswa Asia Pacific University of Technology and Innovation, dan kita juga ingin bawakan suara usahawan. Kita bersama dengan Sharifah Elin yang merupakan influencer, pemengaruh dan juga usahawan muda. Terima kasih kepada semua sudi bersama kami pada pagi ini di Putrajaya untuk kita bincangkan mengenai dengan 5G. Tapi saya kira pertama sekali penonton Asrawani juga ingin tahu apa sebenarnya pentingnya 5G ini untuk anak muda, apa yang mereka kisah tentang 5G dan apa yang mereka ingin daripada pelaksanaan 5G ini. Mungkin Fahmi boleh ceritakan dahulu, bukan saja dari perspektif industri tetapi sebagai seorang anak muda sendiri, dan juga bagaimana anak muda dalam industri digital ekonomi ini akan dapat manfaat daripada 5G. Apa pentingnya 5G untuk anak muda, Fahmi? Pentingnya 5G untuk anak muda. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Saya Ahmad Fahmi Muhammad Raimi, pengarah urusan untuk Afar Global Network Sendian Berhad. Jadi untuk topik kali ini kita akan bincangkan mengenai 5G. Kalau kita tengok topik 5G ni dia sangat meluas. Jadi macam hari ini kita akan bincangkan yang terdekatlah dengan kita, sama ada usahawan muda, mahasiswa terutamanya. Dan mungkin saya akan selitkan sikit berkaitan dengan industri. Setiap perkara yang ada dalam wujudnya satu perkara ni pasti akan ada baik, pasti akan ada buruknya. Tapi sesiapa yang nampak peluang kepada satu benda yang mendatangkan kebaikan pada diri dia, dia akan buat satu benda tu ke arah yang baik lah. Dari segi baik tu banyak. Contohnya dalam perspektif kali ini kita akan bincangkan macam mana dengan macam yang saya difahamkan, dibincangkan untuk macam mana 5G ni boleh bantu usahawan dan anak muda. Saya ambil satu contoh dari segi usahawan. Satu ketika dulu mungkinlah saya ambil konsep online. Mungkin hari ini kita berniaga kita belajar di Melaka. Contohlah saya ambil student yang ni terdekatlah di UKM. Jadi macam mana kita nak pasarkan produk kita yang kita sekarang berada di UKM, macam mana kita nak pasarkan berada di Perlis. Jadi dengan adanya jaringan 5G ni, dia membantu untuk orang di Perlis pun, orang yang berada di Perlis untuk beli barang yang student tu jual, yang walaupun dia berada di UKM. Dan dekat situ dari segi pemasaran pun 5G sangat membantu untuk usahawan ataupun usahawan muda. Jadi benda macam tu bagi saya, contohlah untuk individu lah, kita semualah. Kalau kita tengok YouTube je kejap je dah buffering, kita pun macam tak syok nak tengok YouTube ni. Kita pun macam alah ni mesti line problem ke apa. Jadi benda tu kat situ tu yang kita nak nampakkan 5G ni dia upgrade juga data benda tu. Mbps dia pun bertambah kat situ. Bandwidth dia pun bertambah. Jadi kat situ membantu juga untuk banyak pihak sebenarnya untuk menggunakan internet lah, kita panggil internet dengan ke arah yang lebih berguna lah, ke arah kepada yang lebih bermanfaat. Itu skop macam student sendiri. Kita masuk pula pada skop student. Sekarang ni saya difahamkan banyak universiti yang lebih ke arah nota online,
Zoom, by Google Meet. Jadi bila macam contohlah tengah bercakap, tiba-tiba internet macam perlahan ke apa lecturer cakap dekat dalam skrin tu kita tak dengar, ataupun informasi yang kita dapat tu tersangkut dan terbatas kat situ. Jadi dekat situ itu yang antara kebaikan lah yang saya nampak 5G membantu banyak pihak sebenarnya. Ya, itu saya kira benda-benda yang agak kecil tapi kita take for granted, dan benda yang kita dah normalize, benda macam tengok video, tengok streaming, buffering, tengah Zoom ataupun online call buffering, betul. Itu benda yang kita lihat benda kecil tapi sebenarnya sedikit sebanyak memberi kesan kepada kehidupan seharian kita, kepada produktiviti kita. Kita akan dengarkan perspektif daripada pihak pelajar, mahasiswa, tapi kita juga nak dengarkan perspektif usahawan. Besar ke tak impact ataupun signifikan dengan adanya 5G ini? Sejauh mana mungkin Sharifah akan dapat manfaat itu? Okey, sebab kita dalam dunia bisnes ni memang akan nampak beza kalau kita buat bisnes dari segi offline dan online. Kalau dari segi offline kita boleh berhadapan dengan customer secara direct, tapi sekarang kita perlu manfaatkan internet dan dunia 5G dengan sebaik mungkin, sebab saya nampak perbezaan tu sangat ketara pada waktu PKP di mana sales kita melonjak almost dekat 40%. Dari situ kita boleh nampak bahawa peranan social media dan juga peranan dunia internet ataupun 5G ni sangat-sangat membantu pada usahawan-usahawan di luar sana juga. Pada saya sendiri, waktu PKP, apa yang boleh saya share, waktu PKP adalah waktu di mana semua rakyat Malaysia duduk kat dalam rumah, dan dekat situ kita nampak yang semua je memang kebanyakan tumpu masa untuk pada social media. Okay, jadi kalau apa yang kita promote, apa yang kita sedang jual apa semua senang mendapat perhatian. Berbanding sekarang, okay, kita boleh nampak pattern dia agak berubah sedikit di mana orang dah mula keluar, orang dah mula bekerja, jadi orang tak berapa fokus sangat untuk tengok apa yang terjadi kat social media, okey, melainkan pada waktu free time diorang, okey, contohnya pada waktu malam lah, okey, leisure time di mana diorang akan lebih tengok apa yang terjadi, update terkini di social media seperti Instagram, TikTok dan Twitter dan sebagainya. Dari segi untuk usahawan, pada saya internet memainkan peranan yang sangat-sangat luar biasa, sebab saya pun sendiri memang tak ada buat retail ataupun tak ada buat offline, tapi lebih kepada online semata-mata, dan mampu bertahan selama 5 tahun, alhamdulillah. Ya, saya kira Sharifah sebagai influencer dan usahawan boleh katakan income pendapatan Sharifah tu datang hampir 100% daripada internet, memang bergantung kepada internet. Betul. Tapi sekarang ni kalau kita lihat ekonomi digital ini bukan satu benda baru. Tapi dengan adanya 5G yang sudah pun dilaksanakan di beberapa tempat, tetapi apabila kita lihat kerajaan sasarkan 80% pelaksanaannya pada hujung tahun ini, dengan adanya 5G yang lebih meluas, apa pentingnya untuk anak muda seperti Sharifah, usahawan-usahawan lain kejar peluang yang ada bila 5G itu ada secara sepenuhnya 100% nanti? Okey, penting untuk kita sebagai usahawan muda untuk ambil peluang tu, sebab pada saya kita tak boleh mengharapkan satu faktor sahaja untuk berniaga. Kalau dulu kita tak ada online ni semua kan. Jadi sekarang ni kita perlukan apa orang cakap capaian data yang lebih laju. Maknanya kita boleh akses lebih banyak platform, bukan saja pada satu platform. Sekarang ni kita boleh tengok banyak platform yang menawarkan platform-platform sales untuk kita kembangkan lagi bisnes. Jadi pada saya, untuk usahawan muda, gunakan peluang ni yang dah diterapkan oleh kerajaan. Kita sebenarnya sangat-sangat bangga dan bahagia, happy jugalah sebab kerajaan dah bagi peluang yang lebih baik untuk kita buat perniagaan kita ke tahap yang lebih baik. Jadi saya nampak rugi kalau usahawan, tak kisah usahawan muda ke usahawan yang dah lama ke, sebab saya nampak pattern usahawan sekarang, diorang rasa masih kena duduk kat tampuk yang sama, tak nak menggunakan teknologi, masih ketinggalan. Dan sebenarnya masih ramai sebab saya sebagai usahawan pun banyak bergaul dengan usahawan lain, masih ramai yang tidak menggunakan peluang ni untuk kembangkan bisnes. Jadi itu jangan jadi penyesalan kita pada hari akan datang, sebab memang sekarang dunia teknologi bukan setakat anak muda, pemacu-pemacu generasi akan datang memang confirm akan gunakan platform-platform yang disediakan oleh kerajaan sekarang untuk kembangkan lagi bisnes.
Itu dari perspektif usahawan, tapi seperti Fahmi katakan tadi, ini juga memberi kesan yang besar kepada mahasiswa. Tentunya kita lihat masa pandemik COVID-19, ramai juga pelajar yang ceritakan pengalaman mereka sukar untuk adapt kepada work from home ataupun kelas yang diadakan secara virtual, secara maya itu. Antaranya berpunca daripada internet. Ada yang masih tak ada lagi liputan rangkaian internet itu di kawasan-kawasan mereka, tentunya di kawasan luar bandar. Safura mungkin boleh kongsikan dengan adanya 5G ini, apa pentingnya untuk 5G itu diadakan secara sama rata, bukan hanya di kawasan-kawasan dalam bandar tetapi di luar bandar. Mereka yang berada di luar bandar ini, apabila kita nak ada pilihan untuk work from home, untuk kita ada pilihan belajar ataupun menghadiri kelas secara maya dalam talian itu, kita tak boleh nak buat apabila akses itu hanya terhad kepada mereka yang ada dalam bandar sahaja, ada yang di kampus sahaja. Apa pentingnya untuk 5G ini dilaksanakan secara equal, sama rata? Pentingan 5G untuk mahasiswa, bagi saya, jika 5G itu dapat diselaraskan kepada semua mahasiswa, secara tidak langsung mahasiswa dapat mengakses pembelajaran dan bahan kuliah dengan lebih cepat dan mudah. Semuanya di hujung jari sahaja. Apa saja yang kita nak cari mudah. Macam saya sebagai mahasiswa di Universiti Bahasa Malaysia, saya menggunakan platform yang diberikan oleh UKM lah, seperti Escope, Science Direct dan sebagainya. Mungkin jika 5G itu secara tidak langsung, seperti yang kita tahu, 4G sebelum ni adalah kalau kita nak download sesuatu, dia 1 Mbps. Okey. Kalau untuk 5G dia adalah 10 kali ganda daripada 4G. Dan saya rasa mungkin dengan adanya 5G, mahasiswa dan mahasiswi daripada luar bandar, pendapatan luar, mereka dapat mengakses dengan secara lebih cepat dan menyeluruh lah. Kisah apa pentingnya 5G ini untuk pelajar seperti kisah abang? Pada pandangan saya, for 5G in general for students, as mentioned previously, it's memang useful for access to resources lah. A lot of these databases, a lot of our learning, most of it is conducted online. Even though now we've shifted to more of a physical space, still ada masih lagi banyak kelas yang di-conducted online. So it does help a lot of students. But as an IT student, I would say it helps us in getting research done for more technology that is related to 5G. For instance, like IoT, AR, all this sort of, and even drone. So all these type of technologies can really disrupt certain industries and change the way they carry out things. So dengan adanya 5G, it paves a way for students untuk buat lebih research regarding these certain areas, and we can go on to apply this in the industries later on. So if I'm not wrong, you study computer science, correct? Yeah. So Kesaba, bila you tengok di negara-negara lain 5G itu dah benda lama. Orang sekarang bercakap pasal 6G, 7G, tak tahulah sekarang ni dah berapa. Tapi Kesaba bila tengok competitiveness on a global level, where we are and where the other countries are, tak boleh tengok jauh. Di negara-negara lain di Asia Tenggara pun ada yang lebih jauh lagi. How do you feel bila you tengok other countries are a bit ahead of us? I mean, it's a bit sad to see that other countries are doing really well, but I mean, we are putting in our effort. I believe the ministry have done a lot of efforts. Like even recently, they came up with a task force to sort of push on coming up with the 5G. So I can say that the efforts are still being done. There is research being done, but it's just a matter of time. We'll be coming on par with them soon, and we'll be putting up a competition with them. Pak Amir rasa macam mana? Setuju tak? Mungkin kita terlambat sikit atau kita sempat lagi nak catch up dengan negara lain? Okey, apa yang kerajaan, betul apa yang macam Cik Sabah cakap tadi, kerajaan pun dah usahakan yang terbaik, research yang terbaik. Mungkin timing tu yang menunggu. Okey, macam saya tengok di negara yang saya pergilah, apa yang diorang buat memang sangat maju. Dan saya tak kata Malaysia ni ketinggalan, tapi Malaysia pun dah ambil satu langkah ke depan untuk jadikan Malaysia ni lebih popular ke seantero negara dari segi bukan daripada sudut 5G saja, tapi dari sudut lain lah. Walaupun 5G kita ketinggalan sedikit, tapi Malaysia dah ambil inisiatif untuk gerakkan benda tu. Dan mostly untuk gerakkan 5G ni bukan satu perkara yang mudah dari segi penerimaan rakyat, dari segi usaha jabatan kementerian dan sebagainya, dari segi usaha banyak benda, dari segi bajet pun salah satu juga
juga. Jadi benda-benda macam tu memanglah orang cakap negara lain dah maju, dah buat benda tu. Tapi kita letak perspektif kita bukan untuk diri kita je rasa benda tu. Kita tengok daripada semua sudut, nak buat benda ni tak boleh buat seorang. So kena kerjasama dengan sini, kerjasama sini untuk jayakan benda tu. Untuk yang saya difahamkan juga, ramai kontraktor yang all out untuk buat benda ni. Sebenarnya kita tengah tanam sabdak dan sebagainya. Jadi benda tu pun ambil masa. Projek tu pun bertahun-tahun nak siap. Jadi dia tak boleh siap dalam masa satu hari. It take time, macam yang Encik Sama cakap, benda ni ambil masa benda tu. Dan tapi walaupun benda ni kita ada certain tempat yang dah ada 5G. Contohnya di TTDI, di kawasan Putrajaya ni pun ada kawasan yang dah ada 5G, cuma tak meluas. Bukan kata tak ada tapi tak meluas. Benda-benda macam tu. Dan mungkin yang saya difahamkan, ada juga syarikat telco yang dah ready dah benda-benda tu. Mungkin kalau adanya 5G, adakah berkemampuan untuk rakyat Malaysia semua pakai? Jadi skop tu semua dia akan tengok benda-benda macam tu. Jadi bagi saya mungkin timing tu belum sampai lagi. Mungkin akan sampai, mungkin ada bantuan daripada kerajaan untuk bagi spesifik internet kepada kawasan seperti awak mention, kawasan pedalaman, student yang baru masuk belajar, benda-benda macam tu. Dan bila semua dah boleh menerima benda tu, dan saya percaya Malaysia will be the one yang akan lebih majulah daripada negara. Dan sebenarnya 5G ni dia bukan terfokus kepada internet saja tau. Contoh you belajar IoT dan database. Our company memang set up benda tu. Kita memang buat sistem dan sebagainya. Dan nak buat benda tu kita perlukan kepakaran yang advance. Mungkin apa benda yang kurang tu kita tak dapat trace lagi. Tapi kalau contohlah kita nak develop satu sistem, kita perlukan 10 orang developer yang betul-betul mahir, full stack punya developer yang memang betul-betul boleh buat benda tu. Jadi mungkin kat situ kita belum ada lagi tenaga pakar yang Malaysia mungkin belum ada, ada tapi dia mungkin perlu ada kemahiran yang lebih lagi. Jadi benda tu akan ambil masa untuk grow. Sabarlah. Itu antara kepakaran yang kita harapkan. Wei Siang pula, bagaimana your thoughts on 5G? On a day-to-day basis, bagaimana 5G ini akan memberi kesan? So dari sudut mahasiswa, kita tahu betapa penting capaian internet dan 5G di Malaysia, khususnya semasa pandemik, sebab I pun sama duduk kat kawasan PPR. So capaian internet tak laju sangat. So sometimes kalau online class memang affected. Tapi sekarang trend industri ni dia move lebih dari AI, big data dan smart factories. Dan sebagai contoh macam ChatGPT. ChatGPT. So semua kita ni memang trend yang cepat. So I rasa semua pihak memainkan peranan yang penting, khususnya kerajaan, kalau dia boleh buat push for the macam course syllabus ke update the syllabus, ataupun push for the course macam for the big data or data analytic, ataupun macam machine learning, supaya semua mahasiswa boleh dapatkan pengetahuan ni dan mengikut trend industri sekarang ni. Macam Wei Siang katakan, Wei Siang berada di PPR ketika pandemik COVID-19 sebagai seorang pelajar, tentunya terkesan akses internet tu tak sama rata. Apa pentingnya untuk 5G ini ditawarkan, disediakan equally, secara sama rata? Tak kisah di PPR, di luar bandar ataupun di bandar, semua ada akses equally. Dari sudut mahasiswa, pandangan saya, I rasa kerajaan kena make sure, pastikan supaya semua kawasan memang ada capaian internet, walaupun sekarang 4G. Yang asasnya kena capaian internet. Yang keduanya, macam mana nak tingkatkan kelajuannya supaya 5G, khususnya di industri. Sebab industri sekarang diorang trend dengan machine learning supaya cepatkan semua proses manufacturing and also the after sales service. So kalau kerajaan boleh buat pastikan semua kelajuan internet sama rata, ya itu lagi baik. Tadi kita bercakap tentang bagaimana 5G ini akan memberi kesan bukan sahaja kepada produktiviti, tetapi tadi Sharifah ceritakan juga sebagai usahawan kita perlu kejarkan peluang ini. Bagi mereka yang masih lagi belum adaptasi kepada ekonomi digital yang ada, mungkin bagi mahasiswa sedikit berbeza, tetapi usahawan sendiri seperti Sharifah ceritakan, banyak peluang yang ada dan masih ramai lagi yang tak kejarkan peluang itu. Dengan adanya 5G ini, bagi mereka yang tak kejarkan peluang itu, apa yang mereka rugi? Apa yang
mungkin diorang left behind berbanding dengan mereka seperti Sharifah yang sudah pun lama adaptasi dengan ekonomi digital ini? Okay, pertama sekali dari segi marketing lah, of course kita tak mengharapkan satu faktor of marketing which is retail ataupun direct selling. Okay, sebab sekarang banyak usahawan yang hanya fokus kepada direct selling dan masih mengharapkan hasil yang sama walaupun benda tu dah berlaku pada berpuluh tahun yang lama. Okay, sedangkan kita hidup pada alaf yang lebih baik, alaf yang memang hidup kita ni dikelilingi dengan teknologi, jadi merupakan satu kerugian yang besar kalau usahawan tak ambil peluang ni. Okay, fokusnya kepada orang-orang yang lebih berusia. Okay, sebab pada mereka rasa macam benda ni bukan zaman kita. Maksudnya sedangkan masih berbuat bisnes tapi dia tak mengetengahkan teknologi yang sedia ada. Of course untuk usahawan yang lebih muda, diorang rasa benda ni adalah satu opportunity di mana kita lebih cerdas ataupun lebih peka terhadap teknologi yang sedang berlaku di sekitar kita. Tapi pada usahawan-usahawan yang lama ni masih ada lagi yang berdegil walaupun kadang-kadang usaha kerajaan untuk membantu usahawan untuk digitalizekan diorang punya bisnes, tapi ada usahawan yang tak nak ambil tindakan. Peluang ada tapi tindakan tak ada. Jadi kita perlu lagi banyak usaha awareness untuk bagi tahu pada usahawan-usahawan di luar sana betapa pentingnya dengan keadaan ekonomi yang semakin menekan. Jadi penting sangat-sangat untuk ada 5G ni diketahui oleh banyak lagi usahawan, sebab saya percaya dekat Malaysia ni ekonomi dari segi usahawan, dari segi perniagaan sangat besar. Jadi rugi untuk usahawan di luar sana tak gunakan peluang yang ada, sebab saya sendiri memang tak mengharapkan retail. Memang kita boleh buat duit daripada rumah ataupun daripada universiti pun sekarang pun dengan teknologi kita boleh affiliate kan, dengan review, banyak benda yang kita boleh pertimbangkan tanpa mengeluarkan modal yang besar seperti buka kedai. Okey, pada saya, sebab saya sendiri ada office dulu, dan dari segi ekonomi kita boleh nampak perniagaan kita tu macam mana dari segi timing tu. Okey, daripada kita ada 2 tingkat office kepada 1 tingkat office, semuanya memainkan peranan dengan cara kita marketkan produk kita. Tapi kalau kita tak marketkan dengan dengan capaian yang lebih luar biasa, which is dengan adanya 5G, dengan ada platform yang lebih besar, memang sukar untuk usahawan naikkan lagi jualan. Jadi ini sangat penting untuk usahawan di luar sana tidak menggunakan satu faktor sahaja ataupun direct selling sahaja, sebab kita hidup dalam keadaan teknologi. Dalam keadaan internet boleh capai lagi besar pengguna. Maksudnya orang akan lebih tahu kita punya product value dengan keadaan kita sebarkan produk manfaat kita. Ya, Sharifah bercakap tentang banyak tools ataupun elemen yang perlu ada dalam bisnes sekarang ini, dalam zaman sekarang ini, marketing dan sebagainya. Ini semua bergantung kepada penggunaan internet dan tentunya kita akan lihat lonjakan yang agak besar dengan adanya 5G. Tadi Fahmi bercakap tentang benda-benda kecil ataupun benda yang kita take for granted seperti buffing apabila kita tengok YouTube ataupun tengah streaming dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita bercakap dari perspektif usahawan, dengan adanya 5G ini kita sebenarnya melihat kepada satu peluang yang lebih besar daripada pemprosesan sistem dan sebagainya. Banyak lagi yang kita tak tahu sebenarnya. Mungkin seperti Sharifah ceritakan, usahawan-usahawan lain yang masih belum ambil peluang ini, mereka mungkin tak tahu peluang yang ada dan mereka tidak boleh nak kaitkan 5G dengan banyak lagi advancement dan kemajuan teknologi yang ada, peluang itu. Fahmi, kalau kita nak lihat dari perspektif anak muda, usahawan anak muda, apa sebenarnya peluang yang ada dengan adanya 5G ini? Saya rungkaikan mengenai 5G. Sebenarnya saya kena share jugalah. 5G ni dia sebenarnya bukan lebih terfokus kepada internet saja. Dia banyak benda, sistem, IoT, database dan sebagainya. Okey, saya ambil contoh macam tadi siapa, Sharifah. Ya. Sharifah cerita dia daripada 2 tingkat kedai, lepas tu jadi 1 sebab buat marketing yang rasa dah tak perlukan staff, jadikan store saja, betul. Dan sebenarnya 5G ni lebih kepada dengan sistem IoT lah. Saya ambil contoh sistem IoT. Sharifah sendiri seorang boleh manage all the business dengan adanya sistem, contohnya sistem PNL, accountant dan sebagainya. Accountant ni maksudnya bila orang purchase, trigger sistem, naik dekat dashboard dan sebagainya. Yang kedua dari segi marketing, ada platform yang disediakan, Facebook dan sebagainya. Yang ketiga dari segi sistem payment gateway. Maksudnya tak perlulah orang datang ke kedai dia untuk bayar cash tunai, boleh transfer ataupun banyak sekarang dah banyak transfer dan sebagainya. Antara yang kita buat juga tap on phone,
dari segi sistem booking, contoh untuk usahawan adanya website dia, apa yang dia boleh buat, pull order contoh. Maksudnya sebelum dia nak buat order dekat supplier, dia dah bagi tahu dah followers dia ataupun dia punya yang nak beli produk dia, siapa nak booking dulu. Sebelum dia order pada supplier, sistem booking tu dah trigger all the data yang mana benda tu boleh bantu nak jimatkan kos untuk peniaga dengan cara order yang ni sahaja, dan kalau nak lebihkan mungkin lebihkan dalam 20, 30, mungkin tiba-tiba ada orang nak tambah lagi secara mengejut, ataupun tiba-tiba dia datang, Sharifah aku nak tambah ni boleh tak, ataupun bolehlah nak beli lagi satu lah, benda-benda macam tu je. Dan dekat situ dari segi profit dia dah tahu dah berapa bersih dia siap-siap. Yang keduanya dari segi ni tak ada pembaziran, lebihan stok dan sebagainya. Jadi dengan sistem yang IoT ataupun 5G lah, sebab IoT ni dia mesti guna 5G punya. Jadi dengan benda-benda tu yang membantu untuk bantu usahawan dari segi penjimatan lah sebenarnya. Dan skop supplier pula, saya berpindah daripada usahawan tadi, dapatkan barang daripada supplier. Daripada supplier pula, saya ambil contoh lah, saya suka tengok, saya tengah study juga pasal agro tau. Dulu di ladang kita perlukan banyak tenaga buruh, tapi dengan adanya sistem IoT, bila ayam tu bertelur je, trigger je sistem, telur tu boleh bergolek sendiri dan tak perlu dah ada orang nak kutip-kutip ke apa. Jadi dekat situ sebagai supplier, dia kena jual harga rendah kepada usahawan sebab usahawan yang akan buat jualan untuk dia. Jadi dekat situ dia kena fikir juga kos, bajet dia semua. Jadi dengan adanya sistem, contoh dulu dia ada 10 orang nak kutip telur, tapi dengan adanya sistem dia hanya perlukan seorang sahaja untuk pantau all the system. Maksud saya sistem ni banyak, ada dari segi device, dari segi numbers dashboard dan sebagainya. Jadi dekat situ bila dah disusun oleh robot ataupun device ataupun sistem, jadi tinggal angkat terus bagi kepada supplier. Jadi dekat situ daripada semua skop lah, kita boleh bantu jimatkan duit, masa, tenaga. 3 benda ni yang dapat diselesaikan. Tapi ada juga dia punya kekurangan. Satunya peluang pekerjaan. Yang keduanya dari segi persaingan, orang yang berniaga, kalau awak pakai sistem juga, dia pun pakai sistem, awak akan bersaing sesama sendiri. Jadi siapa yang sekarang dah ketahui pasal 5G ataupun IoT ataupun database, rebutlah peluang untuk ke arah pendigitalan. Saya tak nafikan kalau Sharifah kata orang dulu lebih banyak pakai apa tu? Saya tak faham signal dia. Tak betul. Teruskan. Okey, contoh orang dulu saya tak nafikan dia orang lebih kepada bagi flyers dan sebagainya. Benda tu mungkin daripada dulu dengan tak adanya teknologi yang boleh bantu dia orang ataupun tak ada orang nak terangkan pada dia orang. Dan ada juga peniaga yang tak apalah, aku dah 20 tahun berniaga macam ni, tak apalah. Dia yang rela tak nak dibantu. Jadi tak boleh salahkan mana-mana pihak juga. Dia orang sendiri tak nak bantu diri dia orang untuk kedepankan perniagaan dia. Maksudnya besarkan lagi dia orang punya perniagaan. Banyak sebenarnya peluang itu, bukan sahaja internet tetapi IoT, dan tentunya ini akan memberi kesan yang besar kepada industri. Dan ada juga kekurangannya seperti Fahmi katakan, mungkin memberi kesan kepada peluang pekerjaan. Adakah kita mempunyai tenaga dan bakat yang mencukupi untuk menampung dengan permintaan yang semakin meningkat dengan adanya 5G dan juga IoT dan sebagainya. Dan banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini dalam dialog anak muda. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam dialog anak muda dan kami berada di Kementerian Komunikasi dan Digital di Putrajaya untuk membincangkan tentang rangkaian 5G, dan sebentar tadi kami dah kongsikan pandangan suara anak muda dari perspektif mahasiswa dan juga usahawan, dan Fahmi juga tadi ada kongsikan mengenai dengan pelbagai kemajuan teknologi dengan adanya 5G, dengan AI, dengan IoT dan sebagainya, tetapi ada juga risiko, ada juga kekurangannya sedikit. Tentunya kita bercakap tentang peluang pekerjaan. Apabila kita ada kemajuan teknologi ini, mungkin boleh menggantikan setengah peranan, setengah tugas yang dimainkan oleh pekerja yang tertentu. Apabila kita dengarkan pandangan usahawan, daripada 2 tingkat sekarang boleh jadi 1 tingkat sahaja. Banyak kemajuan yang kita boleh lihat dalam masa yang pendek ini, masa yang singkat ini. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang peluang pekerjaan dan kemahiran yang perlu ada, tenaga, bakat yang perlu ada untuk menjayakan pelbagai teknologi ini, adakah kita boleh catch up
dengan kemajuan yang ada. Kalau kita bercakap dari perspektif Kesava dan juga Wee Siang, mungkin mereka antara yang berpeluang baiklah sebab ketika ini mempelajari ataupun tengah study sesuatu yang terkait dengan internet, betul, ataupun dengan teknologi. Wee Siang study apa? Software engineering. Kesava pula data science. So saya kira selamatlah lagi dengan adanya AI dan pelbagai lagi kemajuan teknologi yang mungkin setengah orang lihat sebagai satu cabaran, satu ancaman. Kalau Kesava, perspektif Kesava sendiri melihat kepada peluang yang ada dengan 5G ini, risau tak lihat kepada mungkin dinamik ataupun landscape peluang pekerjaan itu dalam industri nanti? Ada mungkin kawan-kawan Kesava yang belajar sekarang ini ketinggalan dengan industri yang akan ada dalam 5-4 tahun nanti akan datang? Okay, so pada pandangan saya, I would say I'm not really that afraid because I feel opportunities will keep coming. For instance, with the digitalization of stuff, we can say like if we look at Grab, it disrupted the whole taxi service. So it's like the use of technology, it disrupted the whole service, but then it created more opportunities. It created a leveling playing field untuk buka opportunity to become to do freelancing for a lot of people. So I would say a lot of the work would go more towards like freelancing. A lot of work, there'll be more opportunities that will be coming up, and there'll be more technological opportunities that will arise from the result of this. I mean, I would say maybe 5G will disrupt some of the traditional type of things that were being done previously. Tapi dengan 5G ni, it will sort of push our rakyat untuk to go more into this field and in a way make us more advanced, I would say. Bagi Safura pula, Safura pelajar social science, liberal arts. Ya. Jadi mungkin peluang pekerjaan itu sedikit berbeza daripada apa yang Kesava dan Wee Siang mereka terlibat dalam bidang sains dan teknologi. Apabila kita bercakap tentang kesan kemajuan teknologi ini kepada peluang pekerjaan, ada yang terkesan, ada yang mengambil peluang, ada yang akan bermanfaat daripada kemajuan ini. Bagi Safura sendiri melihat ada sedikit kebimbangan apabila kita lihat teknologi, kemajuan itu, advancement itu bergerak dengan begitu pesat dalam tempoh masa yang singkat. Adakah kita anak muda mampu untuk catch up? Kita dapat lihat sekarang jumlah kebolehpasaran graduan sudah menurun dan jumlah kadar pengangguran pun meningkat. Mereka mempunyai diploma, mempunyai degree, tapi mereka membuat pekerjaan lain seperti jadi rider, foodpanda dan sebagainya kerana jumlah pekerjaan telah berkurang, kerana telah digantikan dengan mesin seperti IoT dan sebagainya. Jadi kebimbangan tu adalah sedikit tinggi kerana mungkin mereka tidak dapat mencari pekerjaan dan jumlah pengangguran pun meningkat dengan tinggilah. Jadi saya rasa dengan teknologi 5G ni, di mana ada kebaikan, keburukannya pun ada juga. Apabila kerajaan bercakap, kerajaan berharap anak muda mengambil peluang, mengambil manfaat dengan 5G ini dalam menceburi digital economy. Bagi Safura, apa peluang yang ada untuk Safura bila mungkin dalam beberapa tahun akan datang Safura masuk dalam alam pekerjaan sedikit berbeza? Jadi apa peluang yang ada untuk Safura nanti, dan bagi mereka yang tak kejarkan peluang ini, apa risiko untuk mereka? Bagi pendapat saya, kalau peluang yang dapat kita kejar adalah mungkin dari sektor gig ekonomi. Di mana gig ekonomi ni adalah seperti mereka bebas melakukan pekerjaan ataupun lebih dikenali sebagai freelancer lah. Mereka bebas memilih tempat kerja, bebas untuk membuat suatu kerja di tempat-tempat yang tertentulah. Seperti influencer, social media influencer seperti itu. Tetapi mereka mungkin dikenali sebagai sektor yang tidak formal. Ada satu risiko apabila kita bercakap tentang mereka yang cekap dan mereka yang peka untuk kejarkan peluang ini. Apabila Sharifah katakan tadi, ada yang masih lagi tak mengambil manfaat gunakan tools yang ada dengan kemajuan teknologi, pelbagai teknologi yang ada sekarang ini. Dan ini mungkin akan mewujudkan satu jurang, gap yang lebih besar antara mereka yang pandai adaptasi dan gunakan teknologi ini dan ada yang mereka yang masih lagi enggan belajar, enggan adapt ataupun mungkin tak ada tools dan akses itu. Pandangan Wee Siang, apabila kita lihat jurang ini, bagi Wee Siang dan Kesava mungkin banyak pengetahuan tentang teknologi tapi mereka yang ketinggalan. Adakah ini akan mewujudkan satu jurang, a bigger gap? Ya, dari pandangan saya memang dia ada satu jurang yang besar sekali. Kalau saya rasa kalau kerajaan tengah push or promote
5G sampai ke anak muda, khususnya dari mahasiswa. So supaya silibusnya boleh mengubah lebih lagi lebih more towards the new industry ataupun macam IoT yang tadi Fahmi kata, IoT, big data semua tu. Tapi sebenarnya I sangat bertuah sebab Universiti I memang menyediakan kita dengan teknologi baru dan industri yang tengah trend ni, seperti machine learning, big data, AI, even AR, VR semua tu. So I rasa kerajaan kena buat something lah, kena buat something. Even I study software engineering, tapi dari pandangan AI slowly replace the software engineer. Sebab sekarang kalau kita buat satu program coding semua, kalau kita tanya ChatGPT, dia boleh tulis code for us. So slowly it will replace the software engineer semua developer. Cuma yang dia tak boleh buat, I rasa more towards data science and AI. Yeah. Okay, Safa, you agree? Do you feel like you can catch up with the tons of technological advancements that we can see now? I mean, memang ada pun a lot of technology that is coming every day. There's always new updates. Even in programming, there's many changes that are being made every time. But I feel we just need to be aware of the current tools that are out there that can help us in this. Like, for instance, Wei Xiang said about ChatGPT. It's a really good tool. I mean, for learning, I would say it really helps us to learn much more faster. Because, for example, if we have any error in our code, we can just upload it there, and it even gives us explanation. It's like having our own personal lecturer. So we must use the tool. I mean, don't be too dependent on it, but rather use it as a tool to help us in learning. So I would say it can help advance us lah. Ya. Dengan adanya 5G itu, tentunya teknologi ini akan berkembang dengan lebih pesat. Syarikat-syarikat akan menggunakan teknologi yang lebih maju. Fahmi, apabila kita bercakap tentang kebimbangan yang ada, keraguan yang ada antara kalangan anak muda yang mungkin mereka rasa tak mampu nak catch up, ataupun mereka rasa mereka akan digantikan, kena replace dengan teknologi misalnya AI dan sebagainya. Apa pandangan Fahmi? Saya pun antara mahasiswa, saya baru habis belajar. Tapi time saya belajar, saya dah start up bisnes lah. So sebenarnya kalau kita tengok dari sudut anak muda zaman sekarang, termasuk diri saya lah, saya pun masih muda lagi, baru 25 tahun. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah, kita setiap satu benda yang kita nak maju ke depan, akan setiap apa yang kita buat perlu maju. Jadi kemajuan yang ada ni, kita yang kena follow benda tu. Means kita tak boleh jadi katak bawah tempurung tu, yang tak tahu apa-apa, yang pergi belajar saja. Banyak sebenarnya program-program di universiti. Saya alumni Universiti Malaysia Perlis. Jadi banyak sebenarnya program masa saya belajar yang hantar saya pergi mana-mana program, belajar tentang perniagaan. Belajar tentang, walaupun saya belajar engineering, saya metallurgy engineering, tapi saya belajar tentang bisnes, saya belajar tentang coding. Kadang-kadang di luar kelas pula saya belajar juga macam course, short course yang kita boleh ambil, macam bayar RM100 boleh belajar pasal design, belajar pasal tu. Benda tu sebenarnya atas diri kita. Kalau kita rasa kita ni mahasiswa yang produktif, kita takkan buang masa untuk melepak, untuk bergurau senda dengan kawan-kawan masa lapang, ataupun hang out dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, dengan kemajuan teknologi ni, bagus sebenarnya teknologi ni, dia memudahkan kerja kita semua. Tapi kalau disebut tentang peluang pekerjaan, saya ambil contoh satu lagi. Kalau contohlah saya ambil contoh di UMT lah, dia ada kos pertanian. Bukannya kita kena belajar pasal pokok tu. Contoh macam mana pokok tu membesar. Jadi apa faktor yang boleh membesarkan pokok tu, dengan apa teknologi yang kita ada di sekeliling kita boleh bantu tumbesaran pokok tu. Mungkin pokok tu nak membesar, saya ambillah pokok sawi. Dia nak membesar ambil masa dalam 1 bulan. Daripada kita tanam biji benih, semai dan sebagainya, ambil masa 1 bulan baru boleh jual. Tapi dengan adanya teknologi ataupun kita kata AI dan sebagainya, database tu, kalau ada teknologi yang boleh bantu percepatkan tumbesaran pokok tu, dan dalam pada masa yang sama meningkatkan hasil jualan petani, benda itulah yang kita nak gunakan. Jadi dekat situ jangan hanya fokus kepada satu, aku ni mungkin dah jadi petani. Bukan fokus pada petani je, fokus macam mana dengan yang ada. Contoh, saya ambil contoh sistem aquaponik yang kita dah ada buat lah juga. Kita tahu tumbesaran pokok sawi adalah 30 hari. 1 bulan. Jadi dengan adanya kita pasang sistem solar secara automatik, kita pasang sistem baja secara automatik, kita pasang sukatan air secara automatik,
dan benda tu kita tengok dia meningkatkan productivity, meningkatkan pembesaran pokok tu dia kurang 5 hari. Maksudnya 25 hari kita dah boleh semai, dah boleh angkat buat jualan. Jadi dekat situ sebenarnya antara peluang yang ada. Mungkinlah tadi yang saya difahamkan ada yang cakap kalau belajar coding je ataupun belajar pasal IT je yang boleh buat benda-benda macam ni. Tak. Sebenarnya semua orang boleh. Banyak lagi kos kat luar sana yang dia ada memang kena bayar $500, $100 je untuk belajar basic coding, basic Laravel, basic mungkin bukan Laravel lah, mungkin PHP ataupun peluang tu ada. Kita nak cari. Kalau tak nak cari kos-kos macam tu, buka je YouTube how to make a website using Elementor. Ada je benda tu. Maksudnya anak muda ni dia kena jadi lebih produktif supaya dia yang boleh follow trend. Kemajuan ni akan sentiasa ke depan. Dia takkan ke belakang. Jadi kita diri kita ni ataupun generasi akan datang, kita kena dedahkan dia orang kepada satu benda yang productivity. Sebab kalau tak nanti orang akan ingat teknologi ni memudahkan kerja. Aku tak payah buat lah. ChatGPT ni dah ada, aku tak payah ni lah, copy paste je lah. Itu yang keburukan yang kita nampak disalahgunakan oleh sesetengah orang yang mana dia nampak benda ni memudahkan dia, senang-senang je. Okay, tak apalah, aku boleh ambil ringkas dekat benda macam tu. Jadi benda tu sebenarnya bergantung kepada diri kita untuk kita decide benda tu mendatangkan kebaikan ataupun peluang kepada kita, atau benda tu memudaratkan diri kita balik. Saya ambil contoh pisau lah. Ada orang potong daging, ada orang juga pergi buat potong sayur, tapi ada orang juga buat membunuh. Pisau tu tak salah, orang yang menggunakan tu salah. Jadi mereka yang tak gunakan peluang ini, apa yang mereka rugi? Bagi saya dia rugi daripada 3 benda lah. Masa, tenaga, keuangan, duit. Sebab manusia ni dia ada sifat 3 benda ni dia jenak dalam hidup dia. Dia tak nak benda lain. Kita bekerja, kita berniaga nak duit. Kita bekerja tu kena guna tenaga. Dan kita bekerja tu ada masa. Jadi 3 benda ni kalau kita berjaya kurangkan dan benda tu memudahkan kita. Contoh, dengan adanya sistem AI, saya tak perlu pergi kebun saya atau apa tengok. Yang saya tahu, 25 hari bulan staff saya akan petik pokok. Contohlah sistem yang kita tengah develop sekarang ni, sistem outreach contohlah. Kita ada deal dengan banyak syarikat logistik yang mana kita triggerkan 2 sistem ni. Contoh, saya berniaga, orang order barang, sistem tu trigger je, saya approve, orang logistik tu akan pergi hantar terus. So saya tak payah pegang stok. As long as benda tu dapatkan income pada company, benda tu juga boleh bantu jimatkan masa saya. Saya tak payah nak packing barang. Saya pernah try packing barang, tak jadi, dia bentuk lain. Saya nak buat bentuk love, dia jadi bentuk lain. Okay, jadi benda-benda macam tu dah kurangkan satu tenaga saya. Jadi 3 benda ni kalau kita manusia ada akal, kita ada humanity, macam mana kita nak kurangkan 3 benda ni supaya kerja kita ni jadi lebih mudah. Dan tapi bukannya kita ambil mudah tau, benda tu kita jadi mudah, bukan kita ambil mudah benda tu. Bagi Sharifah sendiri tentunya ada banyak kebaikan dengan adanya kemajuan teknologi ini. Seperti Sharifah kongsikan tadi, banyak yang dah jimat dari segi kos, dari segi pejabat itu sudah pun dikurangkan 2 tingkat ke 1 tingkat. Itu analogi yang paling mudah untuk kita faham. Tetapi kalau kita nak lihat dari sudut kekurangannya, keburukannya, ada yang bimbang bahawa ini akan menggantikan kerja mereka. Dan Sharifah juga mungkin bukan daripada perspektif seorang usahawan, tetapi perspektif seorang pempengaruh, seorang influencer. Apabila kita melihat dengan adanya teknologi AI dan sebagainya, ini mungkin akan menggantikan beberapa perkara yang Sharifah lakukan sebagai seorang influencer. Ada melihat itu sebagai satu ancaman, ada melihat itu sebagai satu peluang. Sharifah pula lihat bagaimana? Pendapat saya, ni semua letak kepada diri kita sendiri. Contohnya macam kalau kita meletakkan kemajuan sebagai penghalang untuk kita terus maju, jadi dia akan jadi penghalang tu. Contohnya macam saya sendiri, walaupun saya rasa saya boleh kurangkan kos pada pekerja, tapi tak semestinya pada masa akan datang boleh jadi saya memerlukan tenaga kerja disebabkan teknologi yang semakin berkembang. Contohnya macam kita tak ada orang yang boleh ataupun tenaga kerja yang boleh packing barang. Sebab sekarang zaman teknologi, walaupun kita boleh dapat order dengan lebih cepat berbanding dulu. Okey, saya cerita, kalau dulu kita buat sale, kita akan hantar tim sales, call, kita akan message, kita akan hantar website. Tapi dengan teknologi sekarang, pekerjaan tersebut boleh dilakukan dengan teknologi, di mana kita dah tak perlu nak
nak hantar blast message, benda tu boleh dengan one click sahaja, dan kita boleh hantar newsletter kepada customer dengan teknologi email dan sebagainya, dan kita tak perlu nak pergi kepada seorang-seorang customer lagi untuk share brochure ke apa ke, sebab semuanya dengan email, dengan WhatsApp, dengan cara yang lebih melalui platform yang lebih mudah dicapai. Tapi kalaupun kita dapat jumlah jualan yang besar, masih kita perlukan tenaga manusia. Jadi kalau itu pun boleh digantikan dalam masa akan datang, which is saya rasa lagi mungkinlah kemungkinan 20 ke 30 tahun kan. Saya rasa benda tu tak mengurangkan peluang pekerjaan, tapi produktiviti dalam sesebuah syarikat. Okey, di mana kita boleh menggunakan teknologi, kita selaraskan dengan peluang pekerjaan, di mana kita boleh invite siapa lagi yang nak bekerja dengan teknologi dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih efisien, sudah tentunya dapat menimbulkan pekerja yang lebih produktif. Kita tak limitkan teknologi kepada pekerjaan itu sahaja, tapi kita masukkan juga dan kita inisiatifkan juga teknologi ke dalam kita punya pekerja juga, supaya kita pun sama-sama lebih maju ke hadapan. Sebab teknologi macam yang Cik Fazil cakap tadi, takkan ke belakang. Kita yang kena maju ke depan, dia takkan mundur ke belakang. So pentingnya teknologi dan juga internet membantu saya dan juga saya percaya usahawan-usahawan di luar sana buat jualan dengan lebih pantas. Kita tak perlu nak ada banyak tenaga, of course jimat masa, jimat kewangan, dan jimat duit. Benda-benda ni semua memerlukan, kalau dulu memang kita, contohnya kalau kita dulu nak proses barang kan kita pakai arahan kan. Sekarang ni apa-apa pun by WhatsApp sahaja. Contoh itu adalah memang dah lama lah kan, tapi itu teknologi. Tanpa ada arahan-arahan daripada teknologi ni, semuanya akan jadi lambat. Kita nak kena berjumpa dari segi masa apa semua, tapi dengan teknologi alhamdulillah semuanya dalam masa kurang daripada 1 minit orang dah boleh terima arahan. Jadi pentingnya untuk usahawan sedar akan kepentingan teknologi dan juga internet ni adalah untuk menjimatkan masa. Tapi ikut pada diri juga usahawan masing-masing. Kalau dia rasa benda tu tak menguntungkan dia, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi kita tak boleh salahkan mana-mana pihak. Cumanya kalau kita nak ada rasa kemajuan dalam berniaga, sebab pada saya berniaga ni adalah sama juga, kita mindset kena ke depan. Kita tak boleh ke belakang dah. Memang nak kena fikir teknik dan juga strategi yang boleh membantu perniagaan kita mengurangkan masa, tenaga dan juga kewangan kita. Ya. Sharifah sekarang antara yang berada di hadapan, cekap dan pantas menggunakan teknologi yang ada. Dan kalau kita bercakap tentang teknologi 5G ini, mungkin bagi rakyat Malaysia ini satu perkara yang baharu, tetapi di negara-negara lain, tak payah tengok jauh, di negara jiran, di negara Asia Tenggara dah ramai yang menggunakan 5G secara meluas. Apabila kita bercakap tentang siapa yang ke hadapan, siapa yang ke belakang, mungkin Sharifah sekarang ini ke hadapan, tetapi kalau nak dibandingkan di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia, bandingkan dengan usahawan-usahawan muda di negara lain, mungkin Sharifah ada juga membuat sedikit perbandingan. Dengan kita bercakap tentang 5G sekarang ini, kalau kita lihat 5G itu masih belum dilaksanakan secara meluas, tetapi negara lain, usahawan lain sudah pun ke hadapan. Apa pentingnya untuk 5G ini untuk memastikan usahawan seperti Sharifah sama level, sama tahap dengan usahawan di negara lain juga? Okey, kalau macam sebagai usahawan, 5G, kita nak faham 5G itu pun bukannya benda mudah. Sebab sekarang ni kita masih ada yang lagi 3G, ada yang 4G kan. Kita nak faham ke 5G itu pun memerlukan masa. Jadi kita kena tengok apa kebaikan daripada 5G ni yang boleh kita adapt masuk ke dalam bisnes kita. Dari segi sistem macam order, ataupun dari segi tracking, dari sistem daripada HR kita, maksudnya dari segi sistem dalam bisnes kita. Macam mana kita boleh improve dengan kaedah 5G. Benda tu tak senang, tapi kita sendiri memang akan ambil kos-kos lah, macam yang Cik Fauzi cakap tadi, kos-kos yang boleh membantu perniagaan kita yang untuk selaraskan dengan teknologi yang semakin berkembang ni. Jadi kalau kita nak buat perbandingan tu, memang banyak lagi yang perlu dikejar dan perlu diperbaiki. Tapi pada saya, selagi kita ada inisiatif untuk melakukan penambahbaikan dalam bisnes kita, tak ada masalah. Benda tu sangat-sangat membantu, dan of course kita kena sentiasa rasa kekurangan dalam bisnes kita. Kita tak boleh selesa. Dalam bisnes there is no comfort zone. Kita kena sentiasa rasa macam ada lubang-lubang yang perlu kita isi, which is dengan teknologi, information dan juga ilmu. Saya kira kita semua boleh bersetuju bahawa 5G ini penting
amat diperlukan untuk kita kekal berdaya saing, kita berada pada tahap yang sama dengan anak muda, dengan usahawan, mahasiswa dan juga pekerja syarikat-syarikat di negara lain. Kita perlu berada pada sama level dengan mereka. Tapi kalau kita bercakap untuk kita akhiri sesi dialog pada jam ini, mungkin kita boleh juga kongsikan sedikit harapan untuk kita melihat pelaksanaan 5G ini berjalan dengan lancar. Sekarang ni kita lihat kerajaan berkata mereka harapkan, mereka sasarkan pelaksanaan 5G itu capai 80% rangkaiannya pada hujung tahun ini. Masih jauh lagi perjalanannya dan kita masih lagi melihat behind the scenes bagaimana susunan model dui rangkaian dan sebagainya untuk mereka agihkan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi, model DNB itu sebagainya. Banyak lagi yang perlu diperhalusi. Ada pasukan khas untuk menangani perkara ini, tetapi sebagai anak muda kita ingin melihat benda ini dilaksanakan secara efektif, secara lancar. Kerana kita tahu banyak perkara-perkara teknologi yang sudah pun dilaksanakan sebelum ini mungkin ada sedikit masalahnya, ada mungkin masalah monopoli seperti yang kita ceritakan, tetapi di sini kita ingin melihat pelaksanaannya bukan sempurna tapi kita harapkan yang sebaik mungkin. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit harapan Safura, boleh mulakan mungkin harapan Safura melihat pelaksanaan 5G ini disampaikan oleh kerajaan dan untuk memenuhi aspirasi anak muda. Sebagai seorang mahasiswa, saya berharap agar mahasiswa di luar sana tidak ditampuk yang lama lah, di mana mereka stick kepada pemikiran 4G dan teruskan ke hadapan 5G. Walaupun mereka berfikir bahawa mereka akan digantikan, tapi kita tak boleh fikir ke belakang, kita akan fikir ke depan. Mungkin sebagaimana Fahmi cakap, kita bukannya fokuskan kepada apa yang diorang buat, tapi kita fokuskan macam mana untuk meningkatkan keboleh pasaran, meningkatkan daya productivity dan sebagainya. Okay, Safa, your hopes on seeing 5G come to its fruition? For me, I'm really excited to see what is coming. I really hope that more work and more research can be given grants so that we can further our research into the applications of 5G and we can bring our country to a higher level. But on another point of view, I would also hope that the coverage of 5G, especially in rural areas and whatnot, is much more better. Because if we are going up, we should all go up together rather than just a certain part of the country goes up. So I just hope that the coverage is much more better and everyone gets a chance to experience this growth. Harapan Fahmi, 5G di Malaysia? 5G untuk melaksanakan 5G ni semua pihak lah, termasuk kerajaan, rakyat dan banyak lagi pihak-pihak tertentu, mungkin syarikat-syarikat JSC, syarikat-syarikat bekerjasama untuk majukan satu benda. Skop 5G ni sangat besar. Saya terlibat dengan projek 5G, so saya tahu sangat besar. Untuk laksanakan dia bukan mudah. Dan apa yang kita fikirkan 5G ni, just pasang je lah, mungkin. Dan benda tu sebenarnya bukan macam tu. Dia ambil masa yang lama. Untuk selesaikan itu mungkin pihak kerajaan ada inisiatif yang dah dibincangkan untuk diwatakan kepada semua. Dan untuk mahasiswa, apa yang saya boleh sampaikan, jadi lebih produktif daripada orang lain. Sebab hari ini kalau kemajuan tu kita tak follow, kita ketinggalan. Mungkin tidak ketinggalan, tapi benefit tu pada diri kita akan datang dan the next generation. Benda tu lagi penting sebenarnya. Fikir bukan untuk hari ni, tapi fikir untuk 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Apa yang kita boleh bagi balik dekat generasi kita. Dan untuk usahawan, upgrade your business, upgrade your mindset, go through pada satu benda yang memudahkan kerja you, sistemkan perniagaan you sebaik mungkin supaya kita boleh jimatkan masa kita, tenaga kita dan kewangan kita. I wish all the usahawan all the best, and sekarang ni tengah mencabar, buat yang terbaik. Okey, Wei Xiang pula, harapan Wei Xiang? Harapan Wei Xiang supaya kerajaan boleh mewujudkan sesuatu dana supaya mendorong anak-anak muda seperti kita mahasiswa. Lepas ni kalau kita nak buat startup, dan boleh mendorong kita supaya also digital untuk SME, untuk digitalize the business, dan boleh juga mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di syarikat swasta ke awam, supaya mendorong anak-anak muda ada peluang pekerjaan untuk IoT, DA dan big data semua tu. Sharifah, apa yang Sharifah harapkan dengan pelaksanaan 5G? Okey, bagi mewakili untuk semua usahawan di Malaysia, saya berharap semua rakyat Malaysia tahu apa itu internet dan juga 5G, sebab
sayang sekali ramai masih yang tak tahu lagi apa itu internet dan bagaimana cara nak menggunakannya. Okey, kita mengharapkan data-data internet ini boleh sampai kepada seluruh pelosok di Malaysia. Okey, di mana kita boleh meningkatkan produktiviti, meningkatkan jualan dan juga sistem order daripada usahawan ke industri-industri besar. Okey, di mana itu boleh membantu sangat-sangat ekonomi kita sekarang. Okey, dan saya berharap tak ada lagi lah isu-isu yang masih ketinggalan dalam memahami apa itu teknologi dan juga 5G, insya-Allah. Okay, baik, terima kasih kepada semua sudi kongsikan pandangan dan suara anda pada jam ini untuk kongsikan harapan apa yang mereka ingin lihat dengan pelaksanaan 5G ini, sama ada dari segi harapan, kebimbangan. Diharapkan ini semua diambil kira dengan pelaksanaan 5G di Malaysia dan terus membawa pelbagai lagi kemajuan untuk anak muda. Dan itu sahaja untuk Dialog Anak Muda jam ini langsung dari Putrajaya bersama saya Naila Huda. Jumpa lagi.